Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Kita kembali bersua menerusi rancangan dialog untuk episodnya kali ini dan kita akan cuba memberikan pemahaman dan juga penerangan lanjut mengenai dengan satu lagi sektor yang merupakan nadi kepada pembangunan dan perkembangan negara sebenarnya. Untuk menerangkan mengenai dengan perkara ini, kita bersama dengan Yang Mulia Dayang Marina Sheikh binti Bujang, pemangku Ketua Pengarah Pendidikan selaku Setiausaha Task Force Pusat Gerakan Coronavirus COVID-19 Negara Brunei Darussalam dari Kementerian Pendidikan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Barangkali dapat menerangkan dan berkongsi Puan mengenai dengan cabaran Kementerian Pendidikan negara kita Brunei Darussalam dalam menghadapi ataupun mendepani COVID-19, situasi di negara kita. Jadi pada peringkat awal mengikut keadaan semasa COVID-19 pada masa itu, Kementerian Pendidikan bersama dengan Kementerian Hal Ehwal Agama telah mengubah tarikh cuti persekolahan di mana ia diawalkan kepada 11 bulan Mac 2020. Jadi perubahan cuti persekolahan ini melibatkan semua sekolah-sekolah di Kementerian di negara Brunei Darussalam, termasuk juga sekolah-sekolah agama, sekolah-sekolah swasta dan sekolah antarabangsa. Jadi setentunya dalam pelaksanaan mengubah cuti penggal tersebut, dengan sendirinya keputusan untuk meneruskan kanak-kanak berada di rumah juga diambil kira lah pada masa itu. Jadi Kementerian Pendidikan mengambil langkah dengan mengubah fokus pembelajaran daripada pembelajaran konvensional di mana kanak-kanak berada di sekolah dan bersemuka dengan guru-guru di bilik darjah, diubah kepada pembelajaran di rumah, iaitu home based learning. Dalam hal ini untuk aspek pembelajaran, di mana barangkali Kementerian Pendidikan melihat cabaran pembelajaran ini dan bagaimana ianya dilaksanakan? Jadi, Kementerian Pendidikan mengenal pasti beberapa cabaran yang dihadapi oleh Kementerian Pendidikan pada dalam melaksanakan home based learning, terutama sekali dalam memastikan pembelajaran itu mesti dilaksanakan dengan cara berkesan. Pertama ialah kesiapsiagaan para ibu bapa, guru-guru dan pelajar itu sendiri, di mana bagi guru-guru, tugas guru-guru adalah semakin mencabar kerana apabila mereka perlu menyesuaikan diri dengan pengajaran menggunakan teknologi. Jadi dalam situasi ini guru-guru hendaklah menguasai dengan secukupnya ilmu pengajaran melalui teknologi, dan di samping memastikan bahawa teknologi pendidikan yang digunakan itu adalah bersesuaian dengan tahap pelajar. Kedua ialah mengambil dan memantau kehadiran dan juga penglibatan kanak-kanak dalam mengikuti pembelajaran di rumah. Ini juga merupakan suatu cabaran. Jadi dalam perkara ini guru-guru adalah sangat perlu untuk menyediakan bahan pembelajaran yang inovatif bagi memotivasikan dan juga memberikan semangat kepada kanak-kanak atau pelajar untuk sentiasa dan berterusan mengikuti pembelajaran dalam talian. Selain itu juga pada masa yang sama pelajar-pelajar adalah perlu untuk bekerjasama, responsif, berdisiplin dan bertanggungjawab untuk sentiasa mengikuti pembelajaran. Dan cabaran ini lebih ketara lagi bagi kanak-kanak yang berada di peringkat sekolah rendah, di mana mereka memerlukan bantuan daripada orang-orang yang lebih dewasa, seperti ibu bapa, kakak atau abang untuk membantu mereka mengikuti pembelajaran dalam talian. Dan seterusnya ialah mengenai dengan kesediaan, kesanggupan ibu bapa dalam meluangkan masa dan tenaga dan juga memberikan sumber-sumber sokongan kepada pembelajaran anak-anak. Sebab apa Kementerian Pendidikan juga memang mengambil maklum
di mana terdapatnya sebilangan ibu bapa yang mempunyai sumber-sumber sokongan yang terhad, dan pada masa yang sama juga ada yang tidak berkemahiran dalam penggunaan teknologi, peranti teknologi dalam membantu anak-anak untuk mengikuti pembelajaran dalam talian. Selain itu juga ialah mengenai dengan cabaran mengenai dengan isu-isu teknikal, di mana wujudnya kekangan capaian internet dan juga ketiadaan peranti digital, terutama sekali bagi pelajar-pelajar yang datang daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Dan ialah memastikan juga dan cabaran lainnya ialah Kementerian Pendidikan hendaklah juga memastikan kesejahteraan komuniti sekolah itu sendiri, ya, supaya guru-guru tidak terasa tertekan untuk menyelesaikan silibus dalam masa pembelajaran di rumah itu diadakan. Jadi perkara ini dilaksanakan dengan mengubah suai isi silibus itu sendiri, di mana sebahagiannya di mana guru-guru hendaklah mengutamakan topik-topik yang perlu diutamakan, terutama sekali bagi pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan pada tahun ini. Dan cabaran seterusnya ialah mengenai dengan sistem penilaian sekolah, di mana sistem penilaian sekolah difokuskan kepada penilaian berterusan ataupun continuous assessment. Dan bagi pelajar-pelajar yang menduduki peperiksaan, Kementerian Pendidikan pada masa ini masih lagi giat berunding atau berbincang dengan pihak autoriti yang relevan untuk meneroka pentafsiran alternatif bagi pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan awam, iaitu PSR, GCE O-level, A-level dan sebagainya. Jadi memandangkan pada masa ini pembelajaran sedang diadakan secara bersemuka, terutama sekali bagi pelajar-pelajar yang menduduki peperiksaan, iaitu di mana pembukaan sekolah telah pun berlaku pada 2 Jun yang lepas. Jadi cabaran Kementerian Pendidikan ialah memastikan warga sekolah, terutama sekali para pelajar, untuk sentiasa mematuhi segala peraturan-peraturan dan juga garis panduan dan operasi prosedur yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Kesihatan dari masa ke masa, bagi memastikan penularan wabak COVID-19 ini tidak dikekang, dapat dikekang. Mungkin kita secara ringkas juga ingin mengetahui di sepanjang anak-anak ini ada yang sudah mula bersekolah secara konvensional, nyatakan tadi, bagi pelajar-pelajar yang bakal menduduki peperiksaan besar pada tahun ini dan punya kepentingannya, masih juga sebenarnya teruskan sesi pembelajaran home based learning, pembelajaran dari rumah dengan turut menggunakan pelbagai mekanisme. Komunikasi guru dan para pelajar ataupun murid bagaimana dalam masa kita ni mendepani situasi COVID di negara Brunei Darussalam, Puan? Mengenai dengan komunikasi, di mana aspek komunikasi ini adalah perkara yang sangat penting antara guru dan juga para pelajar. Jadi guru perlulah sentiasa berkomunikasi dengan pelajar dari masa ke masa bagi memastikan kanak-kanak kita ni mengikuti pembelajaran dalam talian, mengikut jadual yang ditetapkan. Jadi guru, situasi ini sebenarnya ada baiknya kerana ia memaksa setiap pendidik tanpa mengira pelbagai peringkat usia untuk menggunakan teknologi dalam berkomunikasi dengan pelajar. Jadi sejumlah besar guru-guru kita di negara Brunei Darussalam ini menggunakan aplikasi pendidikan dan juga aplikasi sosial dalam seperti WhatsApp, video call dan sebagainya dalam berkomunikasi dan juga menyambung pengajaran pembelajaran dalam talian. Jadi dengan kecanggihan teknologi ini, komunikasi masa kini, guru-guru tidak mempunyai masalah untuk menghubungi pelajar. Jadi di sana pelajar hendaklah responsif seperti yang saya nyatakan tadi, responsif dan berdisiplin dalam memastikan mengetahui jadual pembelajaran mereka. Kementerian Pendidikan juga telah sedang meneruskan usaha dalam memberikan sokongan kepada guru-guru, sebab dalam masa COVID ini
Sebilangan guru-guru juga perlu diberikan peningkatan dan kemahiran dalam penggunaan teknologi. Yeah. Jadi menerusi Akademi Guru Brunei Darussalam dan juga bahagian pendidikan teknologi mengadakan sesi persidangan video iaitu webinar dari masa ke masa dalam membantu guru-guru untuk meningkatkan kemahiran dalam menggunakan teknologi pendidikan ataupun dan juga komunikasi untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran pembelajaran dalam talian. Ya, alhamdulillah langkah proaktif telah pun diambil oleh Kementerian Pendidikan sendiri sebenarnya untuk menangani sebarang cabaran yang mungkin timbul disebabkan oleh situasi COVID-19 yang turut melanda negara kita Brunei Darussalam. Dan di sini kita melihat Auda revolusi ataupun reformasi sistem pendidikan negara yang juga secara langsung sebenarnya turut menerapkan penggunaan teknologi. Dan kita akan kembali semula untuk bersama lagi mengetahui apakah antara usaha lain ataupun inisiatif Kementerian Pendidikan dalam memastikan sistem pembelajaran negara kita ni bergerak sesuai dengan misi dan juga visinya juga. Bagaimana kalau kita berehat seketika? Belajar online ialah belajar dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti telefon bimbit, komputer dan sebagainya. Aplikasi Zoom, WhatsApp, Google Classroom. Pelajaran online ini kurang memahami bagi saya. Kerana setengah murid ada yang tidak mempunyai kemudahan internet yang baik ketika pembelajaran online. Manakala belajar di sekolah ialah belajar secara beramai-ramai bersama guru-guru dan rakan-rakan. Pelajaran yang dilaksanakan secara berdepanan dengan guru-guru. Yang lebih cenderung ialah online class. Saya lebih suka belajar di sekolah kerana saya dapat menumpukan perhatian dengan lebih baik dan dapat berinteraksi dengan guru-guru serta rakan-rakan. Pembelajaran di sekolah lebih mudah kerana keadaan di sekelilingnya tidak mengganggu saya. Saya lebih memilih untuk belajar di sekolah kerana ia lebih senang untuk fokus dan faham apa yang dipelajari. Di mana guru-guru akan follow up pengajaran dan pembelajaran itu secara berterusan setelah diberikan sama ada menggunakan HPL, home-based learning ataupun melalui online. Dan pelajar juga dapat menerima dan memahami pembelajaran mereka, dan perkara ini juga menjadikan guru lebih peka pada perkembangan ICT khususnya dalam pengajaran dan pembelajaran. Salah satunya ialah kedatangan penuntut dan komitmen BIS dorang dalam mengikuti melibatkan mereka dalam discussion. Penuntut itu ia kadang-kadang tidak hadir dalam kelas itu dan kadang-kadang pada waktu yang ditetapkan dan diperlukan untuk BIS dorang masuk itu dorang ada dia yang akhir. Antara cabaran ini ialah tidak semua penuntut-penuntut kami mendownload. Berkemungkinan mereka ada terhad untuk without orang punya data di rumah. Jangan give up lah, especially on this online learning. Sejak buka sekolah pada Jojona tu ada jualan sedikit sebanyak menolong untuk kanak-kanak tu memahami lebih dekat lagi apa yang topik diorang belajar lah. Cabaran seperti pemakaian penutup mulut dan hidung menjadikan pengajaran dalam bilik darjah kurang berkesan, memandangkan perbincangan sangat terhad seperti suara dan percakapan kurang jelas. Alhamdulillah, sekarang sekolah sudah dibuka dan kami dapat meneruskan pengajaran seperti biasa. Namun kami mematuhi garis pandu yang telah ditetapkanlah. Harapan saya ialah warga sekolah sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan seperti menjaga pergerakan sosial, mencuci tangan dengan sabun and hand sanitizer dan sentiasa memakai mask. Dan yang kurang sihat adalah dinasihatkan untuk tidak hadir ke sekolah. Tapi sekiranya ada penuntut-penuntut yang datang ke sekolah itu didapati
dalam keadaan kurang sihat, batuk atau selesma, mereka akan diasingkan dan diarahkan untuk balik dengan menghubungi ibu bapa. Baik, kembali bersama menerusi rancangan dialog. Hari ini kita bersama dengan Yang Mulia Puan Dayang Marina Cik binti Bujang, pemangku Ketua Pengarah Pendidikan selaku Setiausaha Task Force Pusat Gerakan Coronavirus COVID-19 Kementerian Pendidikan Negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah, di sesi pertama tadi banyak sebenarnya maklumat yang telah diperjelaskan, khususnya kepada ketani lah ya, selaku masyarakat, dan tambahan lagi kepada ibu bapa apabila beberapa ketika agak lama sebenarnya home based learning ini implementasikan ataupun orang dilaksanakan, ibu bapa orang ingau adakahnya tahap pemahaman dan pembelajaran anak kuan ni bila terlalu lama belajar di rumah akan menyamai dengan penilaian ataupun memenuhi penilaian yang dilakukan di sekolah. Memang diakui bahawa home based learning ini tidaklah dalam dari segi keberkesanan, dari segi keberkesanannya memanglah kuranglah. Tapi walau bagaimanapun pihak sekolah seperti lazimnya guru-guru akan mengintegrasikan dalam pengajaran itu akan dimasukkan juga dengan sistem penilaian formatif. Jadi sistem penilaian formatif ini adalah untuk di mana selepas diorang mengajar, diorang akan menilai ke tahap kebolehan kanak-kanak itu dalam memahami pembelajaran pengajaran yang diterimanya. Jadi guru-guru akan sentiasa menilai di mana tahap kebolehan kanak-kanak. Jadi sekiranya didapati kanak-kanak itu masih lagi belum dapat menguasai sesuatu pembelajaran, maka reteaching ataupun pengajaran semula mestilah dilaksanakan oleh pihak sekolah mengikut topik-topik yang di mana kanak-kanak masih belum lagi dapat memahami ataupun menguasai. Jadi tentunya pihak sekolah telah pun mengambil beberapa langkah untuk mereview semula topik-topik yang telah pun diajar dan dimasukkan dalam home pack learning tersebut. Dan kita memang maklum ya, pihak kementerian turut menangani cabaran pengajaran dan pembelajaran ini, dan jika kita ni mengaitkan juga dengan fasiliti teknologi yang terbatas bagi sebilangan pelajar, bagaimana ianya ditangani ini, Puan? Kementerian Pendidikan mengambil maklum mengenai dengan kapasiti sekolah dan juga ibu bapa dalam menyediakan pengajaran pembelajaran secara dalam talian. Jadi dalam hubungan itu Kementerian Pendidikan bersama-sama dengan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan juga pihak berkuasa industri teknologi dan infokomunikasi telah membukakan donation drive sumbangan kepada daripada orang ramai untuk menyokong pembelajaran secara dalam talian. Melalui Jabatan Sekolah-Sekolah, sumbangan-sumbangan peranti yang telah pun disumbangkan oleh orang ramai tersebut telah pun diagihkan kepada pelajar-pelajar yang telah dikenal pasti memerlukan. Jadi peranti-peranti tersebut diagihkan kepada pelajar-pelajar di mana ia adalah tidak diberikan secara terus tetapi dipinjamkan kepada pelajar ataupun secara loan. Kaedah ini iaitu peminjaman ini dipilih oleh Kementerian Pendidikan bertujuan bagi mengurangkan beban pelajar dan juga ibu bapa, kerana seperti yang kita maklum peranti-peranti ini memerlukan untuk dinaik taraf, untuk dinaik taraf sistem operasinya, termasuk juga lesen penggunaannya, dan juga untuk di suatu masa nanti bagi proses-proses penghapusan peranti. Jadi sebab itulah ia dipinjamkan dahulu kepada para pelajar. Dan pada masa yang sama juga pihak sekolah akan dapat sentiasa membantu pelajar dalam sekiranya terdapat kesukaran pelajar-pelajar untuk menggunakan ataupun
kerosakan dan sebagainya. Jadi ini merupakan sebagai salah satu persediaan jangka masa panjang, perancangan jangka masa panjang di mana alat ini, fasiliti ini akan boleh digunakan dari masa ke semasa apabila mungkin tidak kita mendoakan ada situasi-situasi yang memungkinkan kita ni untuk melaksanakan lagi pembelajaran atas talian ataupun dalam talian dan home based learning ini puan ya. Dan alhamdulillah pengagihan peranti tersebut telah pun dilaksanakan secara berperingkat dan kumpulan. Jadi untuk mengelakkan mass gathering lah. Dan pelajar-pelajar pun kebanyakannya telah pun, yang dikenal pasti telah pun menerima peranti tersebut. Dan kita mengetahui puan, bagaimana pihak kementerian mengenal pasti pelajar-pelajar yang sememangnya orang tadi memerlukan peranti pintar ini ataupun seperti komputer riba ini. Jadi Kementerian Pendidikan mengenal pasti melalui kajian yang dilaksanakan oleh kementerian kepada ibu bapa, guru dan juga pelajar, di mana kajian tersebut menunjukkan data jumlah keluarga yang mempunyai peranti di rumah masing-masing. Alhamdulillah ya. Jadi kita melihat Kementerian Pendidikan bersungguh-sungguh orang kita ni cuba mengatasi apapun bentuk cabaran. Tidak ingin kita perkatakan ini sebagai satu masalah, tapi cabaran yang sememangnya solusinya insya-Allah orang adalah untuk memelihara dan turut sama menjaga kemaslahatan dari hal pendidikan khususnya kepada anak bangsa kita ni, tambahan lagi mereka yang masih lagi di peringkat muda dan keutamaan kepada pelajar-pelajar yang bakal menduduki peperiksaan awam ya. Dan bagi mereka yang juga menduduki peperiksaan besar ataupun peperiksaan awam ya, pembelajaran di sekolah diadakan dan langkah-langkah pengawalan sememangnya telah pun digariskan di mana seperti yang puan nyatakan tadi, mereka mesti mematuhi operasi standard operasi prosedur yang telah pun ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Apa persediaan dan usaha yang telah pun dibuat oleh Kementerian Pendidikan sendiri? Pada fasa permulaan, masa pembukaan sekolah, Kementerian Pendidikan telah pun menyediakan garis panduan dan juga operasi prosedur lah untuk dipatuhi oleh semua warga sekolah. Jadi di antaranya ialah bagi sekolah-sekolah untuk menggunakan norma-norma baru seperti pemeriksaan suhu badan yang mana mesti dilaksanakan bagi semua warga sekolah yang berada di premis, yang masuk ke premis sekolah, dan menggunakan juga aplikasi BroHealth bagi mengimbas kod QR untuk mendapatkanlah atau mengumpulkan maklumat guru-guru ataupun sejak orang dewasa yang berada di sekitaran sekolah. Jadi ini bagi mengesan sekiranya ada perkara yang tidak yang diingini berlaku. Dan penggunaan pengsanitasi tangan dan juga mencuci tangan dengan air dan sabun sekerap mungkin, terutama sekali ketika menggunakan tandas dan makan dan sebagainya. Memakai sungkup muka ataupun face mask bagi mengelakkan terjangkitnya penyakit. Kadang-kadang kanak-kanak batuk ataupun bersin yang tidak terkawal tanpa disedari dan mengamalkan jarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter antara satu sama lain, terutama sekali di bilik-bilik darjah. Ini termasuklah penyusunan kerusi meja di bilik darjah dan juga di mana saja di ruang sekolah, termasuk kantin, dewan dan juga dewan persidangan dan sebagainya. Menjaga kebersihan diri dari masa ke masa. Bagi pengusaha kantin, mereka hendaklah sentiasa menjaga kebersihan diri dan juga premis kantin, memakai sungkup muka dan juga sarung tangan dalam mengendalikan makanan. Dan sekolah juga digalakkan untuk mengaturkan tempahan awal jika perlulah kepada pelajar-pelajar bagi mengelakkan pelajar-pelajar bersesak di kawasan dewan kantin. Perkumpulan pagi ataupun perhimpunan pagi adalah ditiadakanlah buat masa ini, dan juga aktiviti-aktiviti di luar seperti kegiatan ECA, latihan jasmani juga diberhentikan buat masa ini. Alhamdulillah. Baik, mungkin secara ringkas saranan dan juga nasihat puan bagi pihak Kementerian Pendidikan khususnya kepada masyarakat penonton kita ni agar mereka benar-benar faham. Selain itu kita memerlukan
memerlukan kerjasama semua Johnny untuk dapat merealisasikan apapun bentuk hasrat dan usaha yang dilakukan oleh agensi-agensi kerajaan, bukan hanya Kementerian Pendidikan tetapi kementerian-kementerian lain. Silakan Puan. Kita telah melihat sokongan dan kerjasama yang sangat baik daripada semua ibu bapa dan juga masyarakat. Kita di negara Brunei Darussalam ini. Jadi saranan Kementerian Pendidikan ialah untuk ibu bapa dan juga komuniti setempat untuk terus memberikan sokongan dan kerjasama kepada pihak sekolah, terutama sekali ibu bapa dalam terus berhubung dengan pihak, berkomunikasi dan berhubung dengan pihak sekolah lah, kita memastikan pengejalan pembelajaran kanak-kanak dapat diteruskan dengan baik dan berkesan. Alhamdulillah. Baik. Dan Kementerian Pendidikan juga terus terus menyediakan talian hotline di Kementerian Pendidikan yang beroperasi pada setiap hari bekerja, iaitu Isnin hingga Khamis dan Sabtu dari jam 7.45 pagi hingga 4.30 petang. Jadi melalui talian hotline 238 2396 dan juga 238 1167. Jadi Kementerian Pendidikan bolehlah menjawab sebarang persoalan dan juga mengongsikan maklumat kepada ibu bapa dan juga orang awam. Di sini kita melihat antara satu lagi alternatif yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, mengelakkan sebarang spekulasi yang tidak berasas. Jadi kita boleh menghubungi talian hotline Kementerian Pendidikan yang telah pun dinyatakan tadi. Dan apapun terima kasih Puan kebersamaan dalam rancangan dialog ini memperjelaskan lagi kepada masyarakat penonton kita ini, khususnya masyarakat Brunei, apa antara langkah-langkah yang telah pun dilakukan oleh Kementerian Pendidikan yang telah dilaksanakan sebenarnya untuk meringankan beban yang mungkin timbul disebabkan oleh situasi COVID yang melanda di negara kita ini. Dan jangan lupa Auda untuk menyaksikan lagi untuk episod dialog seterusnya di minggu hadapan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.